这不透摸不着，却看得见。因为有你，因为有我，甘心给，用心爱，把心中这一份爱活出来。耶稣的爱激励我，敞开我的生命，让自己成为别人祝福。耶稣的爱点燃我心中熊熊爱火，我们一起向世界活出爱。Ada kasih dari surga begitu sempurna, ajaib namun tak terlihat. Pada saat kau dan aku tulus mengasihi, nyatakan dan pancarkan kasih-Nya. Kasih Yesus mengalir, membuka hidupku untuk jadi saluran berkat-Nya. Kasih Yesus kobarkan, terangi hatiku, mari kita nyatakan kasih-Nya.有一份爱从天而来，比山高，比海深，这不懂摸不着，却看得见。因为有你，因为有我，甘心给，用心爱，把心中这一份爱活出来。耶稣的爱激励我，敞开我的生命，让自己成为别人祝福。耶稣的爱点燃我心中熊熊爱火，我们一起向世界活出爱。Kasih Yesus mengalir, membuka hidupku untuk jadi saluran berkat-Nya. Kasih Yesus kobarkan, terangi hatiku, mari kita nyatakan kasih-Nya. 我们一起向世界活出爱。 Selamat sore ibu-ibu yang saya kasih di dalam Tuhan. 主所爱的姐妹们，平安。 Ya, kita mau belajar firman Tuhan ya sore hari ini. 今天下午我们来学习圣经里的真理， Kita berdoa sekali lagi. 我们再来做一个祷告。 Bapak terima kasih, kami mohon pimpinan berkat Tuhan di dalam kami belajar firman Tuhan. Kiranya Tuhan memampukan hamba-Mu yang menyampaikan maupun menerjemahkan, boleh menyampaikan dengan baik dan jelas. Tuhan juga berkati kaum ibu, kaum wanita yang belajar firman Tuhan pada sore hari ini, supaya ini bukan hanya jadi pelajaran untuk diketahui, tetapi menjadi suatu bagian dalam kehidupan kami untuk kami lakukan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Ya. Ibu-ibu, kita akan buka Alkitab kita mau belajar tugas serta panggilan gereja Tuhan ya. 今天我们的讲题是任务以及教会的呼召。
Kita buka Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 sampai 46. 我们打开我们的圣经，就是《使徒行传》第2章41到42节。Mungkin sampai 47 lah ya. 我们一直读到下面就是47节。 Saya baca dulu dalam bahasa Indonesia. 我们来先听印尼文的版本。 Orang-orang yang menerima perkataan itu dibaptis. Pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun, Indonesia Mandarin dulu ya, gantian. 42节我们来注意，都 Selesai. 乌浪。 Ya, ulang. 于是领受他话的人就受了洗。那一天门徒们增添了3000人。 Nah, sekarang ayat 42. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, dalam persekutuan, dalam memecahkan roti dan berdoa. 都恒心遵守使徒的教训，彼此交接，擘饼祈祷。 Ketakjuban melanda semua orang, sebab rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. 众人都惧怕，使徒又行了许多奇事神迹。 Semua orang yang percaya tetap bersatu, dan semua milik mereka adalah milik bersama. 信的人都在一处，凡物公用。 Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. 并且卖了田产家业，按照个人所需用的分给个人。 Dengan bertekun dan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergiliran dan makan bersama-sama dengan gembira dan tulus hati. 他们天天同心合一的横切地在店里，且在家中擘饼，存着欢喜诚实的心用饭。 Sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. 赞美神，得众民的喜爱，主将得救的人数天天加给他们。 Ibu-ibu sekalian, kita mengetahui bahwa kitab Kisah Para Rasul ini mencatat tentang asal mula berdirinya gereja. 姐妹们，我们晓得《使徒行传》这一本书是记载起初教会被建立的状况。 Dalam bahasa Indonesia, kata gereja, ya gereja, 在印尼文版叫做 gereja, 教会 gereja, Jesiwa. gereja。 Nah, ini dari sebuah kata dalam bahasa Portugis, 这是由葡萄牙的一个字迹而来的 言文， yaitu igreja. Nah, itu bahasa Portugis, igreja. 葡萄牙文它的字迹叫做 igreja。 Kenapa bahasa Portugis? 为什么葡萄牙语呢？ Kita perlu tahu bahwa sebelum Belanda datang ke Indonesia, itu ada bangsa yang lain yang datang duluan, yaitu Portugis. 我们要假如记得的话，当荷兰还没有到印尼统治印尼地的时候，前面是由葡萄牙先到印尼来统治印尼， Ya, 殖民地。 makanya kita sampai hari ini ya memakai kata gereja. 所以直到今天，我们印尼文就从这个 igreja 变成 gereja， 就使用那个原文。 Nah, tetapi Alkitab bahasa asli itu bahasanya bukan Portugis, tetapi atau melainkan bahasa Yunani. 其实圣经原本的版本不是葡萄牙文，而是希腊文。 Nah, dalam Alkitab bahasa asli, jemaat atau gereja itu adalah eklesia katanya, eklesia. 在希腊文原本的字迹，教会是 ecclesia。 Ya. Artinya kumpulan orang-orang yang dipanggil keluar. 就是一群被呼召出来的人。 Jadi gereja adalah orang-orang yang dipanggil keluar dari dunia ini. 教会的意思就是一群被呼召从世界里而走出来的人。 Apa artinya dipanggil keluar dari dunia?
什么叫做从世界里被呼召出来的人呢？ Bukan maksud Tuhan panggil kita keluar dari dunia, pindahkan ke bulan atau pindahkan ke planet lain. 神呼召并不意味说并不是说把我们招到另外一个星球里， Tetapi maksudnya adalah kita dipanggil keluar dari suatu kehidupan yang telah dipengaruhi oleh dosa, dari satu sistem yang dikuasai oleh dosa. 就是呼召我们从这个已经被罪可以出来，已经被罪的系统所统管的世界出来， Untuk menjadi suatu kumpulan orang-orang yang menjadi umat Allah, 就是一群可以被神呼召成为神的子民， yang hidup menurut undang-undang kerajaan Allah. 就是生活按照神国的定律律例， yang hidup di bawah pemerintahan Allah. 就是在神的统管之下， Nah, itu dia, saudara-saudara. 所以这就叫教会。 Nah, apakah gereja mempunyai tugas? 教会有任务吗？ Ada. 有。 Tuhan memanggil kita keluar bukan untuk kemudian tidak ngapa-ngapain. 神呼召我们出来，从世界出来，分别为一群的人，不是让我们无所事事。 Tugas pertama gereja 教会第一个任务 yaitu bersekutu. 就是要有团契。 Orang Kristen hidup dalam persekutuan dan mereka disebut sebagai tubuh Yesus Kristus. 被呼召出来的人集在一起，有团契，被称为上帝的肢体，神的肢体。 Apa artinya persekutuan ini? 那团契是什么意思呢？ Artinya mengambil bagian bersama dengan orang lain, 就是与他人有份， atau juga mempunyai arti memberikan bagian kepada seseorang. 或者是把我们的部分分享给他人。 Bahasa aslinya itu koinonia. 它的原文叫做 koinonia， Ya, jadi persekutuan. Ya. 就是团契。 Nah, wujudnya seperti apa? 那它形式是怎么样的呢？ Yaitu kita hadir dalam kebaktian-kebaktian. 就是我们参加教会所组织的各个团契， Kemudian kita bisa ikut di dalam kelompok-kelompok cross misalnya. 比如我们教会设立的这个小组十字架小组， Atau juga kita bisa ikut atau hadir dalam acara-acara kebersamaan gereja seperti kemarin minggu sore kita di SMP mengadakan kebersamaan. 或者我们可以参加教会所组织的大家庭合一的机会，就好像昨天下午我们在初中部的。 Kemarin ada lomba masak nasi goreng. 昨天我们的这个在一起的这个节目，就是大家有几组的比赛炒饭。 Jadi ada macam-macam model nasi goreng kemarin ya. 昨天的炒饭是形形色色的。 Nah, jadi ini kebersamaan itu ya, persekutuan. 这就是所谓的我们称它为团契和合一的意思。 Jemaat yang mula-mula yang kita baca tadi itu juga memberikan satu teladan bahwa mereka juga bersekutu. 刚才我们读的这个《使徒行传》，初期的教会也是有团契。 Wah, bahkan mereka luar biasa itu ya. Tiap-tiap hari dikatakan. 这里我们读的刚才的，甚至比我们更殷勤，每天都有机会，都有活动。 Saya nggak bisa membayangkan kalau hari ini gereja mengadakan tiap hari ada kebaktian misalnya. 我现在不能想象，假如现在教会每天都有机会， Wah, ini akan luar biasa 所 sekali. 以非常非常的特别的。 Luar biasa, nggak ada yang hadirnya maksudnya ya. 特别的是，大概人数不多吧，来参加的人数不会很多。 Mohon Tuhan berbelas kasihan kepada kita ya. 愿神 怜悯我们。 怜悯我们。 Wah, luar biasa kalau lihat jemaat mula-mula ya. 假如我们看到初期教会的热心，我们是真的感到非常的。 Padahal ya di zaman itu mereka itu terancam bahaya
kapan saja bisa ditangkap, dipenjarakan, bahkan dibunuh. 实在来说，当初起初的教会是在很多的逼迫当中、扰乱当中，甚至有的时候会被抓拿，有的时候会被杀死。 Nah, ini yang pertama ya, yang pertama. 这个是教会第一个。 Yang kedua, 第二个， gereja dipanggil untuk bersaksi. 教会被呼召就是要成为见证。 Allah memanggil kita bukan hanya untuk datang kepada Dia, tetapi juga untuk pergi bagi Dia. 神呼召我们，不是让我们来或者是出来，而是要我们分享，成为见证人。 不是单单去到上帝那里，但是我们也是要为上帝出去。Ya. 是的。 Ya, jadi kita harus bukan hanya datang kepada Allah, tapi juga harus pergi untuk Allah atau demi Allah. 就是我们不单单要只来到上帝面前，同样我们为了上帝，我们而出去。 Kita ingat Tuhan kita Yesus Kristus pernah memberikan amanat agung. 我们记得主耶稣给了我们大使命， Ya, pergilah, jadikanlah semua bangsa murid. 就是去把福音传遍天下去，把众人所有的人都成为我的门徒。 Nah, ini yang kedua. 这是教会第二个任务。 Yang ketiga, 第三个任务呢？ Tuhan memanggil gereja, umatnya, tubuhnya untuk melayani. 神呼召他的教会、他的门徒、他的子民侍奉。 Kalau tadi nomor 2 bersaksi adalah marturia. 第二，刚才见证它的原文叫做 marturia。 Nah, sekarang melayani yang ketiga itu adalah diakonia. 第三就是要侍奉 Justru diakonia. diakonia。 Nah, Tuhan Yesus sendiri memberikan teladan di dalam Dia melayani. 主耶稣自己给了我们一个榜样，怎么样来做一个侍奉的工作。 Hari ini kita semua anak-anak Tuhan, anak-anak Allah, kita diberikan karunia-karunia untuk melayani. 今天我们成为神的儿女，神已经加给我们很多的恩赐，让我们可以借着恩赐来 Melayani bukan untuk keuntungan pribadi. 我们侍奉不是为了我们自己的利益， Melayani adalah untuk membangun jemaat Tuhan. 我们侍奉是为了要建立神的肢体。 Bersyukur kepada Tuhan atas panggilan bagi tubuhnya ini, bagi umatnya. 感谢神，神呼召了他的子民。 Jemaat yang saya kasihi di dalam Tuhan. 主所爱的姐妹们， Nah, di dalam kehidupan bergereja, 在我们教会生活当中， kita mengenal bahwa ada yang disebut dengan sakramen gereja. 我们也知道有圣礼这个环节， Nah, seperti yang kita baca tadi. 就好像刚才我们读的， Jadi bahwa jemaat Tuhan yang mula-mula itu mereka ada belajar firman Tuhan. 就是初期的教会，他们也学习真理， Khususnya rasul-rasul yang mengajar mereka. 特别是当时的使徒 Ya, 不断的教导 kita 他 lihat 们。 ayat 42 misalnya ya, 在第42节， bahwa mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. 就是恒心遵守使徒的教训， Kemudian mereka hidup dalam persekutuan katanya. 他们也在团契里一起来生活。 Nah, kemudian apalagi yaitu mereka hidup juga dengan dalam persekutuan itu melakukan memecahkan roti dan berdoa. 就是他们天天同心合一的恳切地在店里，且在家中薄饼，有这个礼节。 Memang di dalam gereja ada yang disebut sakramen. 在教会里，我们有很多的圣礼，有几种的圣礼。 Sakramen itu dari kata Latin sacramentum. 它的原文叫 sacramentum， Itu Yenun, itu Latin. 哦，拉丁文， Ya, bahasa Latin. Artinya adalah sumpah. 意思说就是 Fase. 发誓。 Kata ini digunakan untuk anak muda yang bergabung dengan angkatan darat Romawi. 就是这个词，当时是用在青少年们以罗马的进入到罗马 立军里面的这个誓言。 Angkatan darat ya. Nah, selain itu dalam iman Kristen dalam gereja dipakai untuk upacara-upacara tertentu. 所以在教会里面，在特别的这个崇拜里面，我们也是有圣礼。 Nah, kita Gereja Kristen Kalam Kudus dan juga Sekolah Kristen Kalam Kudus menerima dan mengakui 2 sakramen.
我们圣道堂以及圣道学校承认两个圣礼。 Yang pertama, 第一 baptisan kudus. 就是受圣洗礼， Seseorang yang sudah mengaku iman percaya kepada Yesus dan dia di hadapan Tuhan mengaku percaya di hadapan jemaat juga, maka dia bisa dibaptis. 就是一个人接受了主耶稣基督为救主，然后他在众人面前，在神的面前承认这是受洗、接受、领受圣礼，这是圣礼一个圣礼。 Di gereja kita mewajibkan ya orang-orang yang mau dibaptis ini untuk ikut kelas katekisasi. 在我们的教会里，要接受圣洗的话，一定要跟这个系道班。 Ya. Jadi orang yang sudah percaya, mengaku percaya, sudah datang ke gereja, sudah belajar di kelas katekisasi, nah kemudian dievaluasi oleh hamba Tuhan dan majelis. Nah, ini yang nanti kemudian ditentukan apakah dia bisa terima baptisan atau belum. 所以一个人已经自己承认接受主的时候，参加集会，然后跟随实习道班，然后由知识们来观察他是否有资格受圣礼、领受圣礼。 Nah, Roh Kudus bekerja dalam hati dan pikiran untuk memberikan pengertian. 圣灵会在人的心思意念里面给我们意念。 Kebenaran itu menuntun yang bersangkutan untuk mengambil keputusan dalam mengikuti Yesus. 这个引领让这个人愿不愿意自己接受主耶稣成为他个人的救主。 Dan itu dibaptis adalah sebagai tanda dia sudah bertobat dan siap memulai hidup baru bersama Yesus. 所以接受圣洗礼的人，他已经节制了，他已经要脱离旧生活，重新在神里面过新的生活。 Yang kedua, 第二点 yaitu ada perjamuan kudus. 就是领受圣餐。 Dan perjamuan kudus ini terutama ada dua yang penting ya. 领受圣餐有重要的两点， Yang pertama ada roti. 第一就是有饼， Roti ini melambangkan tubuh Yesus Kristus. 这饼是代表主的身体。 Yang kedua adalah anggur. 第二就是有杯，就是葡萄酒，我们通常 Dan 用 ini melambangkan darah Tuhan Yesus Kristus. 这意表着主所流的宝血。 Dan gereja kita setiap 2 bulan sekali melakukan perjamuan kudus. 我们的教会每个2个月一次进行这个领受圣餐。 Nah, minggu ini tanggal 5 Oktober 2025 kita ada perjamuan kudus. 那下个星期就是4月份的第一个主日，我们领受圣餐。 Mengapa kita melakukan? 为什么要这么做呢？ Tujuannya adalah untuk memperingati penderitaan dan kematian Tuhan Yesus. 就是要我们记得主的受难以及主的死。 Bukan hanya kita memperingati kematian dan kebangkitan Yesus, Bukan. penderitaan dan kematian Yesus, 我们不单单纪念主的受苦以及主的死， tapi kita juga diingatkan bahwa kita harus memberitakan Yesus kepada orang lain. 重要的就是我们要把主为我们所做的这一切成为见证人，把它宣扬出去。 Dan sangat penting diperhatikan sebelum kita menerima perjamuan kudus, kita perlu mengoreksi hati kita, pikiran kita di hadapan Tuhan. 还没领受这圣餐饼和杯的时候，非常重要的，我们自己要先审查自己。 Ya, jadi itu sebabnya gereja mengumumkan minimal 1 minggu sebelum pelaksanaan itu diumumkan supaya jemaat bisa menyiapkan diri. 所以教会通常会在1个星期前先做一个报告，让会众们自己在家里可以自己审查。 Nah, inilah tugas panggilan Tuhan bagi gereja. 这就是教会的呼召以及教会的任务。 Dan kita melihat bagaimana dalam gereja juga kita secara rutin melakukan sakramen baptisan, sakramen perjamuan kudus. 所以我们可以从我们的教会看到，我们有2个礼，就是受洗礼的，还有就是领受圣餐的圣礼，2个圣礼。 Ya, kiranya Tuhan menolong kita
愿神保守我们。 Kita adalah anggota tubuh Yesus. 我们是主身体的肢体。 Ingat, Tuhan memanggil kita 神呼召我们， untuk apa? 为了什么呢？ Untuk bersekutu, 就是要合一团契， untuk bersaksi, 成为见证人， untuk melayani. 同样也要成为一个侍奉者。 Saya ulangi lagi. 再一次的， Untuk bersekutu, 要团契合一 koinonia. ，koinonia， Untuk bersaksi, marturia. 要成为见证人 marturia， Dan untuk melayani, diakonia. 彼此侍奉 diakonia。 Kiranya Tuhan memberkati firman-Nya. 愿神祝福他今天的话语， Amin. 阿门。 Baik, ibu-ibu, kita bersyukur untuk persekutuan pada sore hari ini. 姐妹们，感谢主，我们今天有机会来参加 Kiranya 聚 lewat 会。 lagu yang kita dengar, pujian yang kita dengar, doa firman Tuhan, iman kita sama-sama terus dikuatkan dan semakin bertumbuh. 希望我们刚才听的诗歌，我们听了神的真理，然后我们自己可以把这个信息成为我们内心里面的一股力量。 Mari kita saling mendoakan, 让我们做一个彼此带导的， saling menguatkan, menghibur. 彼此安慰，来彼此来建立。 Nah, ibu-ibu yang bisa telepon, bisa pakai handphone, bisa telepon ya sesama anggota komisi wanita. 姐妹们，假如我们自己可以用手机的话，我们可以跟教会里的姐妹们互相来联络，互相来代问。 Bisa telepon, tanya ya, ni hao ma, jemiang, gitu ya. 可以问一问你最近好不好，有什么我可以为你到 Betul. 带导的这些 Ya. 都可以做到。 Saya senang ya, walaupun ibu-ibu sebagian sebagian besar ya usianya sudah begitu tinggi, tetapi masih bisa pakai handphone, pakai WA ya, puji Tuhan. 我非常庆幸，因为我们教会里很多的老姐妹年纪这么大了，还可以很好的使用我们的手机， Bisa buka WA, bisa nonton YouTube juga ya. 可以打开手机，也可以在 YouTube 里看我们的这些视频。 Ada juga yang bilang kepada saya, Musa saya tidak bisa pakai begitu, tidak ngerti saya. 有的人说牧师啊，我都不会用，不会使用， Tidak apa-apa. 不要 Ya. 紧， Jangan merasa minder. 无所谓的，不要觉得自卑。 Jangan bilang, ayo lau leo lah, boyong leo lah, jangan ngomong begitu. 所以我们永远都不要说我老了，什么都不中用了，什么都不会。 Kalau kita tetap, ya nggak bisa telepon nggak apa-apa, kita doakan, ya kita kan masih bisa ingat nama kawan-kawan kita di KW, ya kan begitu ya. 纵然我们不能够使用手机来彼此问候，我们可以在指导中为每个我们所认识的、想要为他们带导的名字做一个带导工作。 Tetap setia mendoakan saudara-saudara, mendoakan gereja kita, dan tetap jaga kesehatan juga ya. 我们要忠心的为着我们的教会、我们的牧子传道、我们的弟兄姊妹们，我们来为他们做一个常常做一个带导的工作。 Jangan terlalu banyak nonton di depan TV. 不要把时间浪费在每天看这个连续剧或者是电视的节目， Perbanyak bergerak, ya bergerak. 要 Ya. 更多的起来活动活动。 Oke, mari kita berdoa. 来，我们做一个结束祷告。 Ya, Cik Amoy akan pimpin ya. 来，我们来做一个祷告。亲爱的父阿爸上帝啊，感谢你让我们又度过了一个9月份，只剩下这个2-3天，然后从我们每一天的生活当中，我们都感受到主你的同在。虽然我们的日子过得好像是早上起来，中午晚上就是这样无所事事这样的过日子，觉得很没有意思。特别是年纪老迈的，不能有很多活动的弟兄姐妹们在家里，可能会觉得非常的孤单。但是不要怕，我们有圣灵与我们同在。我们常常可以接着祷告，向神说话。纵然我们会觉得可能好像是跟空气说话，其实不是的，神在我们里面，也在我们的周遭。他听见我们的声音，只是他按他的时间，按他的旨意，按他的恩典，按他的怜悯回应我们。纵然我们周遭没有人可以向我们说话，特别是年纪老迈的人，家里只剩下1-2个人的人也非常孤单。但是我知道主，我们从来不孤单，因为神你是无所不在、无所不知、无所不能，我们的父阿爸上帝。主啊，感谢你给我们这么大的
保证，你也保证我们四面安宁的保护我们。所以我们虽然有神的保护，但是姐妹们、老姐妹们还是要特别的小心，特别是走路要比较的慢一点，不能再快了。求神的保守看顾，圣灵的光照引领我们走过看起来无所事事的每一天，其实每一天每一个是一个呼吸都是神的恩典。主啊，我们感谢你，把我们姐妹们放在你手中。假如神许可，星期天我们可以到教会；假如神许可，下个星期三我们在线上还是可以见面。主啊，感谢你，把我们全然仰望我们的家庭，我们的所有的一切，只有接着交托在神的手中，因为神只有你统管我们，我们才可以安然的度过。感谢神，这样的祈求感恩交托，奉靠主耶稣生命祈求的，阿门。阿门。Ya, Cememan ada satu warta buat kita. 姐妹们有一个信息， Sambil didoakan ya. 我们为他来做代祷。Hari Minggu ini tanggal 5 Oktober 2025. 就是下个星期天，4月5号。 Kita akan dikunjungi oleh seorang hamba Tuhan, pendeta Liao Mingfa dari Taiwan. 我们有一位从台湾来的廖明华牧师将要到访我们的教会。 Dia akan berbicara khususnya tentang 中秋节。 他的讲题是关于特别的，就是关于中秋节。 Festival Kue Bulan. 就是我们将每年都过的这个中秋节。 Ibu-ibu mungkin di rumah sekarang sudah mulai ada kue bulan mungkin ya. 姐妹们可能在家里我们已经有了几款的这个月饼。 Itu memang 好吃 itu, tapi hati-hati jangan terlalu banyak makan ya. 非常的好吃，但是非常的美味，但是姐妹们要特别小心。 Itu banyak gula, ya. 糖分特别的高。 Itu telur asin apalagi. 有咸蛋，很多的脂肪。 Ya, harus hati-hati, jaga-jaga ya. 所以我们要特别是小心。 Makan boleh, jangan terlalu banyak. 小吃几块可以，不要吃太多。 Oke. 再见。神祝福，再见呀。